Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Hadirin hadirat sidang penuntun yang dirahmati Allah, bersua kembali untuk sama-sama kita mengamat-amati berhubung tentang takwim musim dan cuaca sesi Julai hinggalah Disember tahun 2021, edisi khas untuk negeri Johor Darut Ta'zim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, takwim musim dan cuaca satu-satunya takwim berjadual yang akan memberi manfaat khas untuk penduduk negeri Johor bagi memahami musim dan cuaca harian. Takwim yang akan dipaparkan nanti merupakan takwim harian, kalender harian, di mana setiap hari dipaparkan unsur-unsur cuaca, unsur-unsur musim. Begitu juga dibentangkan di situ nilai-nilai cuaca dan nilai-nilai musim. Baiklah, apabila kita melihat kepada lembaran yang pertama, takwim musim dan cuaca untuk sesi bulan Julai hinggalah bulan Disember 2021. Ya, apabila kita melihat paparan yang pertama, iaitu tanggal 1 Julai 2021 Masihi, ianya berlaku pada hari Khamis. Apa yang perlu kita faham berdasarkan sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan, keistimewaan, keutamaan 7 hari yang berulang-ulang. Ia berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Hari Khamis, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, wa yaumul Khamis yaumu talabil hawaij wa dukhil ala salatin. Keistimewaan, keutamaan hari Khamis itu adalah hari untuk menunaikan segala hajat-hajat. Hajat diri sendiri, hajat keluarga, hajat adik-beradik, hajat sahabat handai, hajat saudara mara, begitu juga saudara seagama kita, agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itulah keutamaan hari Khamis, hari yang terbaik untuk kita tunaikan hajat diri, keluarga, rakan taulan. Dan hari ini, hari Khamis adalah hari untuk kita bertemu dengan pelanggan. Sememangnya bertepatan dengan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Khamis 1 Julai 2021 Masihi. 1 Julai. Kita sedia maklumi bahawa bulan Julai berdasarkan bulan mengikut gerakan ketara dan gerakan matahari, gerakan ketara dan gerakan purata matahari. Ya, 1 Julai 2021. Bulan Julai yang sedia kita maklumi, bulan yang akan memberi maklumat kepada kita tentang edaran pergerakan musim.
21 Jun yang lalu bermulanya solstice musim panas. Negara-negara yang berada di garisan saratan, berdekatan dengan garisan saratan di hemisfere utara, mereka akan memulakan musim panas pada 21 Jun yang lalu, dan tanggal 1 Julai sememangnya telah bermulalah musim panas. Bagi kita yang berada di negeri Johor, apa perlu sangat nak difahami tentang 1 Julai? Apabila kita dapati 1 Julai itu bermula musim panas untuk negara-negara yang berada di hemisfere utara, berada di garisan saratan, maka bagi kita yang berada di negeri Johor ini berdekatan dengan garisan Khatulistiwa, 1 Julai hinggalah selanjutnya tidaklah kita alami musim panas, tetapi kita mengalami perubahan gerakan angin monsun yang sedia kita maklumi bahawa bulan Julai bermulalah angin barat daya. Dan tuan-tuan boleh perhatikan pada halaman lembaran yang pertama takwim musim dan cuaca, ada tertera di situ angin barat daya yang lebih kita sebut monsun barat daya. Baiklah, maka kita memahami makna 1 Julai. 1 Julai bersamaan 20 hari bulan Zulqa'dah 1442 Hijrah. Apa yang perlu kita tahu terhadap 20 hari bulan Zulqa'dah? Nak cerita apa? Tahun ni Malaysia tak hantar jemaah haji. Kerajaan Arab Saudi pun tak beri peluang. Yang perlu kita ketahui adalah nilai bulan Zulqa'dah. Tuan-tuan, puan-puan boleh nanti dapatkan jadual yang diguna pakai bersama dengan takwim musim dan cuaca. Baik, dalam jadual itu juga akan dipaparkan kelebihan hari, kelebihan bulan untuk tahun Masihi, kelebihan bulan untuk tahun Hijri. Yang ini kita bahaskan kelebihan bulan untuk tahun Hijri. Ya, 20 hari bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan di mana jamaah-jamaah haji menyediakan kedudukan yang sesuai, mencari penempatan yang terbaik di dalam kawasan tanah haram Makkah sebelum tibanya pelaksanaan ibadah haji pada 9 hari bulan Zulhijjah. Maka dengan sebab itu disebut nama bulan Zulqa'dah, bulan persiapan dan persediaan menyediakan fasilitis penempatan untuk jamaah haji. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, apa kena mengena nak faham tentang bulan Zulqa'dah? Ingat, bulan Zulqa'dah bulan mencari penempatan yang sesuai, kedudukan yang sesuai. Ya, bagi kita yang menjalani hidup di muka bumi ini, kita perlu memahami tentang kedudukan masing-masing. Al-imtihan biqadril imkan. Ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita sesuai dengan kedudukan kita. Maka bulan Zulqa'dah sejak daripada zaman baginda Ismail alaihi salam lagi, bulan di mana jemaah haji mencari kedudukan yang sesuai, yang mereka tidak menunaikan ibadah haji juga mencari kedudukan yang sesuai dari segi sara hidup, mata pencarian hidup. Itu yang perlu kita ketahui. Dan bulan Zulqa'dah boleh berlaku di musim sejuk, boleh berlaku jatuh di musim panas. Bulan Zulqa'dah boleh berlaku di musim luruh.
Jadi ada nilai-nilai yang tersendiri yang kita perlu ketahui. Ya, maka setelah kita faham nilai hari Khamis dan kita faham nilai 1 Julai, bulan Julai memberi nilai musim, manakala 20 Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah itu akan memberi nilai kepada kita, nilai berhubung tentang mata pencarian, sumber pendapatan, ikhtiar hidup di muka bumi. Oleh itu, saya nyatakan lagi, sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam telah dijenamakan bulan Muharram. Bulan di mana setiap insan akan membuat perhitungan setelah 11 bulan menjalani kehidupan. Apa yang telah diraih, apa yang terlepas, apa yang perlu dilakukan, kehidupan perlu diteruskan. Kemudian bulan Safar. Safar itu sifar, bulan pemulihan, perlu dipulihkan. Ya, apabila meraih keuntungan, maka perlu dikekalkan keuntungan. Apabila menerima, merudum dengan kerugian, bulan Safar, bulan mencari jalan penyelesaian, iaitu bulan pemulihan. Setelah sebulan datanglah namanya bulan yang disebut Rabiul Awal, bulan untuk menumbuhkan sesuatu. Di alam tumbuhan sendiri, alam haiwan, alam manusia, alam daratan, alam lautan. Maka selepas tumbuh, barulah namanya Rabiul Akhir. Tumbuh, maka barulah dinilai pula bagaimana berkembangnya di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan, alam manusia. Dengan kata lain, orang dulu bukan suka-suka nak letak nama bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Setelah tumbuh, kembang, bulan untuk menilai kesuburan. Subur tak? Sama ada pertanian, ternakan, ataupun mata pencarian hidup kita. Jamadil Akhir, setelah tumbuh, kembang, subur, ada tak nilai tambah? Ataupun tak bertambah? Bulan Rajab, disitulah bulan untuk seseorang itu membuat satu penilaian. Setelah maknanya tumbuh, diikuti dengan subur, tumbuh, kembang, subur, tambah, tengok bagaimana penghasilannya. Itulah istilah bulan Rajab, juga yang lebih dikenali sebagai bulan haram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka apabila kita lihat lagi pada paparan pertama tu, hari Khamis 1 Julai 20 Zulqa'dah, ada lagi di situ dipaparkan buruj matahari. Buruj matahari. Ditulis di situ buruj matahari pada 1 Julai 2021 ialah 10 Jauza. Ini berarti terbit dan terbenam matahari berlatar belakangkan buruj Jauza. Ya, ketika itu matahari berada pada kedudukan 10 darjah. Dengan kata lain, kita bertanya, nak tahu buat apa tu? Nak tahu buruj-buruj. Buruj bintang-bintang 12. Dalam bahasa Inggeris disebut dengan istilah zodiak. Dalam bahasa Melayu disebut bintang-bintang 12. Al-Quran menyebut buruj. Was-sama'i zatil buruj.
Allah Ta'ala khaskan 114 surah, ada satu surah khas namanya surah Al-Buruj. Jadi matahari akan berada di sesuatu buruj bintang-bintang 12 itu selama 30 hari. Dengan kata lain sebulan. Selepas sebulan dia akan berganjak. Dia akan berganjak. Dengan kata lain 1 Julai 10 jauza. Maknanya matahari berada 10 darjah pada kedudukan bintang 12 yang namanya jauza. Esok dia berginjak 1 darjah. Dengan kata lain pada 2 Julai matahari sudah berada 11 jauza. Maknanya 11 darjah di buruj jauza. Mungkin kita tertanya, apa manfaatnya mengetahui buruj? Kita mengetahui buruj untuk kita kenal pasti perubahan musim. Perubahan musim. Ya, kita kata kita bukan duduk Eropah. Orang Eropah kena tahulah nak berubah musim panas ke, dia nak melawan bola Piala Eropah lah apa kan. Jadi kita apa nak peduli? Tidak. Di negara-negara 4 musim memang buruj akan menjadi rujukan. Di negara kita yang berdekatan dengan garisan khatulistiwa, buruj akan menjadi rujukan berhubung tentang tiupan angin yang saya sebut tadi. Sekarang ni monsun barat daya. Jadi kita akan dapat menilai monsun barat daya pada saat ketika ini tahun 2021, adakah monsun barat daya yang agresif, monsun barat daya yang sekadar melepaskan batuk di tangga, monsun barat daya yang dah tak berdaya, hujan sekejap aja, tak mampu nak menakung air. Maka bagi mereka yang bercocok tanam, bagi mereka yang menternak binatang, perlu faham soal buruj. Semuanya boleh dilihat nanti dalam jadual yang saya sediakan. Maknanya menggunakan takwim musim dan cuaca ini perlu merujuk beberapa jadual petunjuk untuk kita memahaminya. Baik. Kemudian ada lagi paparan di situ manzilah bulan. Kalau tadi buruj matahari, kali ini manzilah bulan. Dicatat di situ manzilah bulan iaitu Sa'dus Sa'ud. Yakni pada 20 hari bulan Zulqa'dah, bulan berada pada kedudukan manzilah yang disebut Sa'dus Sa'ud. Baik, manzilah bulan, kita akan sebut manzilah bulan ini dalam ayat 39 surah Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Allah Ta'ala tuntut agar kita memahami tentang manzilah bulan. Manzilah bulan ni apa? Ya, kalau tadi terbit terbenam matahari berlatar belakangkan bintang-bintang, maka bintang-bintang itu disebut buruj. Zodiak dalam bahasa Melayu bintang-bintang 12. Manakala bulan pun terbit dan terbenam. Tinggal lagi kita tak peduli terbit bulan, terbenam bulan. Wahala ada nilai untuk kita. Jadi terbit dan terbenam bulan itu pula berlatar belakangkan bintang-bintang yang disebut manzilah. Manzilah. Buruj matahari ada 12, manzilah bulan pula ada 28 manzilah. Tidak kurang 27 dan tidak melebihi 28 manzilah. Setiap hari bulan akan berada pada manzilah-manzilahnya tersendiri. Ya, boleh lihat dalam jadual yang saya sediakan. Mungkin kita perlukan pengajian lebih khusus. Apabila ditanya, ialah kalau tadi buruj rujukan untuk musim, manzilah bulan, iaitu stesen hentian bulan. Malam ni bulan berada di stesen mana? Hentian mana? Bintang apa?
maka disebut manzilah. Untuk apa pula ngada-ngada nak tahu tu zaman PKP? Kita akan memahami soal cuaca. Kalau kita sebut soal cuaca, untuk apa tahu cuaca tu? Cuaca kita akan mengetahui tentang nilai tambah, nilai kembang, nilai subur dan nilai apa yang disebut tadi, tumbuh, kembang, subur, tambah. Sama ada di alam tumbuhan, di alam haiwan, alam manusia sendiri, alam daratan, alam lautan. Maka bagi orang yang bercocok tanam, dia perlu faham tentang manzilah, kerana dia akan tahu berhubung tentang nilai kesuburan, nilai tambah, nilai kembang. Contoh pada 20 Zulqa'dah. 20 Zulqa'dah maknanya ada 10 hari lagi untuk berakhir bulan Zulqa'dah. Oleh itu, dari segi nilai tumbuhnya susut, dari segi nilai tambahnya susut, nilai kembangnya susut, menunjukkan bahawa pada saat-saat 10 hari terakhir, semua alam, daratan, lautan, tumbuhan, haiwan, manusia mengalami susutan. Dengan kata lain, lebih kepada apa yang disebut pemulihan dan rawatan. Maka tuan-tuan pun bertanya, ngada-ngada nak tahu tu semua untuk apa? Sabar. Manusia seperti saya, Ustaz Haji Hanafiah, tiba-tiba saya jatuh sakit pada 1 Julai. Ya, saya jatuh sakit, saya demam pada 1 Julai. 1 Julai tu musim apa? Kalau di negara Eropah musim panas. Kalau di Malaysia, Johor apa pula? Angin barat daya. Maka saya kena faham, saya jatuh sakit sewaktu angin barat daya. Maka insya-Allah akan sembuh. Tetapi sebelum sembuh, terpaksa kita jalani rawatan yang lebih beri kepada tumpuan. Kerana apa? Peredaran angin. Angin bertiup bukan kosong. Ada nilai di sebalik itu. Baik, 1 Julai bersamaan dengan 1 Julai bersamaan 20 Zulqa'dah. 20 Zulqa'dah tu dah akhir bulan lah. Ya, dah akhir bulan. Maka apabila saya sakit pada akhir bulan, berjaga-jaga. Sakit pada akhir bulan ni maknanya dia tak sama dengan sakit awal bulan. Contoh, kalau anak kecil kita 2 tahun dia sakit kerana mungkin nak tumbuh gigi, dia sakit kerana maknanya nak dewasa. Tapi kita kalau sakit pada awal bulan, sakit ada nilai peningkatan. Tapi kalau kita sakit pada akhir bulan, bulan-bulan Zulhijjah, Zulqa'dah ni, maknanya sakit itu kepada susutan. Nak kena ingat perkara tu. Itu untuk alam manusia. Kita tak bahas lagi alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Mungkin tuan-tuan tertanya lagi, habis intipatinya dari sini untuk apa? Yang kita nak faham, setelah kita memahami sedikit tentang takwim ini, kita akan membuat perbandingan. Apa yang berlaku hari ini dengan apa yang dicatat oleh takwim berbezalah. Inilah dia maknanya climate change. Kita sudah mula berada kepada apa yang disebut cuaca baru dan musim baru. Norma baru. Bukan wabak aja norma baru. Cuaca kita pun dah norma baru. Musim kita pun dah norma baru. Apabila semua dah norma baru, yang kita kata
Sekarang ni dah tak ikut musim lagi dah tak menentu musim lagi dah. Ya, maka manusia lebih challenge. Ya, survival untuk meneruskan kehidupan. Kerana perubahan itu menyebabkan ada gangguan terhadap kehidupan, alam daratan, alam lautan. Ya, begitu juga alam tumbuhan, alam haiwan, alam manusia. Baik, di paparan itu juga boleh kita lihat antara lain tertulis di situ laut. Ini untuk mereka yang duduk berdekatan dengan kawasan pantai, ataupun mereka yang sememangnya kerjanya di kawasan pantai ataupun kerjanya di laut. Maka dicatat di situ istilah teduh. Pada 1 Julai 2021 bersamaan 20 Zulqa'dah, situasi di laut teduh. Apa makna situasi di laut teduh? Redup. Apa makna redup? Teduh. Pada ketika itu tak hujan, tetapi awan berarak, awan meneduh lautan. Angin berada di atas menolak awan, maka laut tenang. Laut tenang. Laut tenang. Siapa suka mancing, silakan. Siapa yang nak menangkap ikan, silakan. Tetapi ada ketikanya nanti tercatat di situ laut angin turun. Maknanya bila angin turun, angin yang biasa mengarakkan awan, dia akan turun di permukaan laut. Laut berkocak. Berombak memang laut sentiasa berombak, berkocak. Bila berkocak, tak payah pergi mancing. Istilahnya begitu. Tak payah nak mengail ke nak apa. Ikan dah tak naik ke permukaan, berkocak. Macam mana saya tahu pula? Ini adalah jadual zaman berzaman. Orang dulu dah catat sejak tahun 1845 Masihi yang lalu. Baiklah, dinyatakan lagi situ angin barat daya dah disebut. 1 Julai bersamaan 20 Zulqa'dah, angin yang bertiup di negeri Johor ini angin barat daya. Kena buat pemerhatian lagi. Dulu kita pernah belajar geografi, kita tahu nilai-nilai pengaruh angin barat daya. Dan dicatat lagi di situ istilah Hanadison. Hanadison dalam kurungannya gelap gulita. Ni apa pula ni? Ini nilai yang ada pada cahaya bulan. Nak tahu pula cahaya bulan ni apa? Pengaruh bulan. Kerana dulu laut ni asal-asalnya laut ni sebenarnya adalah bekas bulan. Mudah kalau ditanya kepada kita, berapakah isi padu bulan? Jawapannya, isi padu bulan sama dengan isi padu laut di bumi. Kerana asalnya bulan dan bumi ini disatukan. Faham apa yang Allah firmankan? Kemudian Allah Ta'ala pisahkan. Bila bulan dipisahkan daripada bumi, bumi itu rompong. Rompong itu diisi air masin. Itulah air laut. Maka bulan tetap mempengaruhi kelautan yang 7. Jadi bila dia mempengaruhi bulan mempengaruhi kelautan, bulan juga mempengaruhi hidupan di lautan dan sumber-sumber di lautan. Malah nilai cahaya bulan juga mempengaruhi manusia. Alam manusia, alam daratan, alam lautan, itu pengaruh cahaya bulan. Maka pada 20 Zulqa'dah, nilai cahaya bulan itu Hanadison, gelap gulita. Kenapa disebut macam gitu? Kerana bulan terbit lepas tengah malam. Di paparan tu tuan-tuan boleh perhatikan di situ. Waktu bulan terbit berdasarkan kedudukan Johor Bahru. Sebenarnya satu Malaysia boleh tahu, kita boleh kiaskan, boleh tambah dan boleh tolak. Bulan terbit di daerah Johor Bahru pada 1 Julai 2021 Masihi bersamaan 20
Zulqa'dah. Kalau lihat di situ, bulan terbit jam 12.21 pagi, maknanya lepas tengah malam. Oleh kerana bulan terbit itu lepas tengah malam tu, 12.21 pagi, sebab itu didatangkan istilah Hanadison, iaitu gelap gulita. Dan dipaparkan juga di bawah itu bulan terbenam pada 12.41 petang, maknanya petang dia baru terbenam. Pun begitu, pada waktu subuh, kalau kita bangun subuh, kita akan nampak bulan kelihatan. Baik, seterusnya dipaparkan di situ istilah daf'atus sughra. Daf'atus sughra, situasi di laut. Apa dia? Menyorong kecil. Apa yang dimaksudkan dengan menyorong kecil? Daya tolakkan arus laut agak kecil, menurun. Maka dipaparkan di sini berhubung tentang arus laut. Arus laut, nilai arus laut. Maka pada 1 Julai 2021 Masihi bersamaan 20 Zulqa'dah, nilai tolakkan arus laut disebut dengan istilah bahasa Arab daf'atus sughra. Dalam bahasa Melayu, menyorong kecil, tolakkan yang kecil. Nak tahu ni nak buat apa? Kalau kita berada di pantai, di laut pada tarikh ini, kita akan dapati bahawa tolakkan arus perlahan. Air laut agak jernih. Air laut agak jernih. Ombak yang memukul pantai pun tak kuat mana. Maka kita akan bertanya, nak tahu ini semua buat apa? Ianya akan memberi maklumat kepada kita tentang situasi di laut, menunjukkan bahawa hanya tinggal sehari dua lagi akan berlaku fenomena air laut pasang mati. Pasang mati itu apa? Pasang tak habis, surut tak habis. Dia kalau awal bulan, seperti awal bulan Zulqa'dah, pertengahan bulan Zulqa'dah, akhir bulan Zulqa'dah, air laut pasang besar. Bila dipasang besar, airnya banyak, isi padu airnya banyak, melimpah, nilai tolakkan arusnya begitu kuat, berombak, beralun, berbeza dengan pada tarikh 20 Zulqa'dah ni. Maka tolakkan perlahan, air agak jernih, pukulan ombak di pantai perlahan. Mungkin kita bertanya, aku duduk kat darat lah, nak tahu ni nak buat apa? Ianya akan memberi banyak pengetahuan berhubung tentang sumber kehidupan manusia. Sumber kehidupan manusia. Kerana Allah Ta'ala jadikan laut itu sebagai tempat untuk pemulihan muka bumi. Sebab itu air laut itu masin. Di situlah nak dipulihkan apa jua kotoran daripada perbuatan manusia. Dan hari ini laut dah tak mampu dan tak berupaya. Climate change yang pernah saya utarakan hari itu. Maka kita akan memahami soal kalau waktu ini daf'atus sughra, bagaimana ikan, jenis-jenis ikan. Ikan yang mendekati pantai, ikan yang mendekati tanjung, ikan yang mendekati teluk, kerana setiap tanjung adanya teluk. Jenis-jenis ikan, ikan yang bersisik, ikan yang bertulang, ikan yang nipis sisiknya, semuanya ada nilai yang perlu kita ketahui. Setelah kita mengetahui harga ikan laut semakin mahal, hasil pun semakin berkurangan, laut Malaysia diceroboh oleh nelayan Cina, apakan daya. Perlahan-lahan kita akan dapati inilah dia takwim yang amat berguna, menambahkan pengetahuan supaya kita bijak untuk membuat pilihan dan keputusan.
tidak hanya bergantung kepada satu-satu sumber sahaja. Dan dipaparkan lagi di situ antaranya tentang alam tumbuhan. Pada 1 Julai 2021 bersamaan 20 Zulqa'dah, lebih baik aktiviti manusia di negeri Johor khususnya menanam pokok berdahan. Kalau nak tanam pokok berdahan sesuai dengan musimnya, tiupan angin barat daya. Dan kiranya nak memulakan tanaman padi, tanamlah padi ringan, bukan padi berat. Ya. Tapi di sini dinyatakan padi ringan dan padi berat boleh dimulakan. Orang Kedah akan mulakan. Sepatutnya dia akan mula pada bulan Mei, tapi mungkin ada sebab-sebab tertentu, paling tidak bulan Julai dia dah mulakan penanaman. Sekiranya ditanam padi setahun 2 kali. Bagi kita peduli apa, aku bukan tanam padi, jangan begitu. Maknanya kita dapat ketahui berhubung tentang sumber makanan ruji untuk negara kita. Kita akan faham tentang sumber makanan ada, kurang dan bagaimana harganya. Ya. Baiklah. Kemudian dinyatakan lagi musim buah-buah kayu, durian rambutan. 1 Julai 2021 Masihi, kebanyakan tempat durian sudah ranum dan mula gugur. Rambutan masih lagi dalam proses, kadang-kadang gugur, belum sempat lagi ranum dan masak. Jadi takwim musim dan cuaca ini akan memaparkan kepada kita tentang situasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Kiranya kita dapati tidak selari apa yang dicatat dalam takwim. Takwim kata menanam pokok berdahan, tapi tanam pokok berdahan tak menjadi. Padi ringan, padi berat boleh ditanam, tapi sumber air tak mencukupi. Ya, semuanya akan menerangkan kepada kita telah mengalami global warming dan kita sedang berhadapan dengan climate change. Tahun 2000 dunia PBB mengesahkan bumi mengalami global warming. 2015 PBB mengesahkan bumi mengalami climate change. 2019 PBB sahkan bumi berdepan dengan wabak. Maka memahami takwim cuaca dan musim, kita akan memahami persoalan hidup dan kita akan membuat satu perancangan yang lebih rapi. Maka di bawah itu juga dipaparkan, tadi dah disebutkan bulan terbit 12.21 pagi, bulan terbenam 12.41 petang. Hari-hari bulan akan terbit dan bulan akan terbenam, dan setiap hari bulan akan terbit lambat selama lebih kurang 48 minit. Setiap hari bulan akan lambat terbit. Apabila bulan lambat terbit 48 minit, setiap hari air pasang di laut pun akan lambat 48 minit. Ya, sehari ada 2 kali air pasang. Pasang di sebelah siang, pasang di sebelah malam. Lambat. Setiap hari akan lambat. Esok lambat lagi, lambat lagi, lambat lagi. Lama-lama pasang siang bawa ke malam, pasang malam bawa ke siang. Semuanya ada keperluan untuk manusia. Dan akhir sekali dinyatakan di situ waktu solat bagi daerah Johor Bahru. Tuan-tuan sedang memahaminya. Mudah untuk kita fahaminya. Maka lengkaplah penjelasan tentang satu paparan 1 Julai 2021 bersamaan 20 Zulqa'dah. Setelah ini, tuan-tuan sila lihat jadual-jadual yang saya berikan, jadual yang digunakan bersama dengan takwim musim dan cuaca
untuk kita memahami lebih lanjut lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setelah kita bahaskan tentang paparan 1 Julai, cuba lihat pula kepada paparan 25 Julai, iaitu pada hari Ahad 25 Julai 2021 bersamaan 15 Zulhijjah 1442. Ada perkara penting yang nak saya bahaskan di sini. Kalau tuan-tuan lihat pada paparan hari Ahad 25 Julai 2021 Masihi, setelah dipaparkan di situ keadaan laut yang teduh, tiupan monsun, angin barat daya, ada penambahan hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Maka bagi warga Runhill SAJ perlu faham tentang taburan hujan. Saya kemukakan pada takwim cuaca dan musim ini tentang hujan. Jadi apabila sebut tentang hujan sekejap-sekejap di sebelah petang, sebenarnya pada 25 Julai tahun lalu, 25 Julai 2020, hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Hujan ini dia akan berulang-ulang. Setiap tahun dia berulang. Dan berulangnya hujan ini dia mengikut hari tarikh Masihi. Tahun lepas hujan pada 25 Julai. Insya-Allah tahun ini hujan juga pada 25 Julai. Tahun akan datang insya-Allah hujan pada 25 Julai. Begitu juga 10 tahun akan datang insya-Allah hujan pada 25 Julai. Hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Mungkin kita kata habis tahun 2019, 25 Julai 2019 hujan sekejap-sekejap di sebelah petang. Hujan akan berulang mengikut tarikh Masihi. Pun begitu, khawatir, ditakuti tidak turun hujan. Maka kalau tak turun hujan, biasanya dah bertahun-tahun tarikh 25 Julai ini berulang, kiranya tak turun hujan, itulah dia kesan climate change, berubah. Maka dipaparkan perkara ini, ada keperluan untuk warga Runhill SAJ mengetahui tentang kutipan hujan bulanan. Hujan ada 3. Yang pertama hujan harian, yang kedua hujan bulanan, yang ketiga hujan tahunan. Hujan harian, kebiasaan negeri Johor akan hujan 4 hari sekali. 4 hari sekali. 4 hari sekali. Bimbang sekiranya sudah melebar 5 hari baru sekali. Tetapi kalau dia hujan 3 hari sekali, itu ada kebaikannya. Tapi bimbang kalau melebar pula jarak, 5 hari baru sekali hujan, 5 hari baru sekali hujan, bimbang. Begitu juga yang kedua hujan bulanan. Hujan bulanan, hujan yang akan turun di akhir bulan. Bulan apa? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Lazimnya hujan akan turun daripada 21 hingga 30 hari bulan. Tak kiralah 21 Januari hingga 30 Januari ataupun 21 Julai hingga 31 Julai. Maknanya itu hujan bulanan. Hujan yang akan turun 10 hari terakhir. Maka 25 Julai salah satu daripada hari hujan bulanan yang turun di akhir bulan. Khawatir sekiranya tidak mengikut jadual.
khawatir sekiranya tidak mengikut jadual. Perlu difaham. Begitu juga maknanya hujan tahunan. Hujan tahunan ini berdasarkan angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, selepas peristiwa banjir 2006-2007, Johor alami 2 kali banjir. Disember 2006, Januari 2007. Maka jelas negeri Johor sudah berhadapan dengan global warming. Global warming. Ya, estet-estet banyak mengaku bahawa kawasan takungan airnya berkurangan. Apapun langkah pertama, kita perlu ada jadual. Maka takwim musim dan cuaca ini saya sediakan maklumat tentang hujan harian, hujan bulanan, hujan tahunan. Kiranya apa yang dicatat dalam takwim tidak sama dengan apa yang kita tempuhi, kita sudah berarah lebih daripada global warming, tetapi kepada climate change yang lebih menakutkan. Semoga-moga kita sentiasa mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bertemu kembali, salah silap mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.